Okey lah. Apakah orang yang berdiri, orang berbagi menjual. Bagi sebelum mula, kira dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Aiman Al-Atifi, Pensyarah Jabatan Nasruddin Perbandingan Agama dan Konstitusi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan. Saya Muhammad Ashraful Ahmad sebagai pengacara majlis anda pada hari ini sepanjang daurah ini berlangsung. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi kerana dengan infak yang dapat kita bersama-sama berkumpul pada pagi yang indah ini bagi daurah tasawuf 3 petang khatangan bagi kitab tasawuf, yakni Al-A'lam bi Anna At-Tasawuf min Syariatil Islam, yang bakal disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Aiman Al-Atifi. Majlis pada tahun ini buat bilik kuliah dianjurkan oleh Bagian Ta'lim An-Nur MSAN UIAM dengan kerjasama Masjid Sultan Haji Ahmad Shah UIAM serta kerjasama daripada Galeri Ilmu dan kerjasama media daripada pelbagai persatuan pelajar UIAM. Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program kita pada pagi ini. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, sebelum kita memulakan sesi pertama pada hari ini, marilah sama-sama kita membuka daurah kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Hadirin sekalian, untuk meringankan masa lagi, marilah sama-sama kita mulakan sesi pertama daurah kita pada pagi ini. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Aiman Al-Atifi. Dengan segala hormat, majlis mempersilakan. Falyatafaddal ma'dzura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah, para masyayikh, wabil khusus kepada segenap hadiri wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita nak khatamkan kitab Al-I'lam. Tapi banyak ni macam boleh khatam ke tak boleh khatam ni. Walaupun hadis ke-10 tadi, hadis ke-10 dia banyak isu. Bukan hanya isu hadis ke-10, dia ada sambung-sambung sampai selesai isu dia. Kita cuba sebaik mungkin boleh khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Al-hadisu al-ashiru, hadis ke-10, al-khalwatu wal inqita'u ila Allah. Menerangkan tentang khalwah. Khulwah, boleh baca dulu. Khalwah, khulwah, iaitu al-wal inqita' ila Allah, iaitu mengasihkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nak bahas tentang suluk. Bahasa Melayu dia suluk, atau bahasa Melayu dia yang lain uzlah. Uzlah pun digunakan dengan makna yang sama, iaitu suluk. Suluk ni apa? Suluk ni benda yang difitnah. Pada hari ini bila tareqah orang tasawuf dia bersuluk, dia akan tuduh bahawa tak solat Jumaat lah, suluk 40 hari nak solat Jumaat macam mana? Itu dia bagi macam tu. Pasal akhirnya tareqah tu disesatkan kerana suluk sebab tak solat Jumaat. Ini tak betul. Di dalam ilmu tareqah
kitab-kitab dia. Contoh dia Tanwirul Qulub, tak payah susah-susah. Bab suluk dia panggil babul khalwah, sama. Dia sebut apa? Wajib bagi murid yang bersuluk waktu hari Jumaat sekiranya duduk di keramaian. Kalau dia duduk kat suluk dekat gunung seorang, tak ada orang, tu lain lah. Tak ada 40 orang kan, itu tak ada Jumaat. Tapi kalau duduk di keramaian, maksud dia fil hadari, di tempat yang ada masyarakat lebih dari 40 orang, wajib solat Jumaat. So wajib solat Jumaat dia macam mana? So dia berhenti suluk lah Ustaz? Tak. Dia suluk, dia keluar, dia pergi masjid, dia tengok jalan, tengok bawah, jangan tengok orang. Kalau orang bagi salam, jawab Assalamualaikum, teruskan jalan. So orang tahulah dia mungkin tengah buat something, kan? Basically macam tu. Kalau ada orang salam kan tak jawab salam, jawab salam, tapi Assalamualaikum jalan. Itu tata tertib suluk. Menuduh orang suluk tidak solat Jumaat itu tak betul. Tapi ada memang di dalam Tariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah, bukan semua tapi ada satu Naqsyabandiyah Khalidiyah, dalam teks, dalam kitab teks dia kata orang tersebut sedang sakit maka dia tak ada Jumaat. Itu dia tak solat Jumaat. Maksud dia kalau diteliti kepada orang-orang yang tokoh daripada tariqah ini, bukan berarti dia meninggalkan Jumaat kerana bila orang pergi suluk dia anggap sakit maka tak ada Jumaat, bukan. Sebahagian orang yang pergi suluk kerana dia memang sakit jiwa. Boleh faham? Kalau orang sakit jiwa, macam mana dia nak solat Jumaat? Sakit jiwa ni bukan masuk Tanjung Rambutan pergi solat Jumaat tak? Orang masuk tariqah ni ada yang memang sebahagian dia sakit jiwa. Dan saya pernah tengok memang orang dia memang meronta ke, orang yang dalam keadaan rasa something kosong, dia jiwa dia tak betul. Dia ada yang memang tak pernah solat, jadi bila tak pernah solat putus cinta, nak bunuh diri, diselamatkan oleh seorang mursyid. Lalu mursyid ni tu suruh dia beramal, belajar dia berzikir, ajak dia solat. Dia dalam proses. Dan dia ni solat pun, nak paksa solat bukannya senang. Kan contoh dia. Ni orang yang tak betul. Tapi mula otak dia mula nak betul. Bila nak betul, so salah satu proses healing adalah dengan hantar pergi ke belajar bersuluk khalwah. Dari situlah dia belajar berjamaah, dia belajar solat, dia belajar apa. Itu bab lain, tu khusus, tu memang orang tu sakit. Maksud dia betul-betul sakit. Tapi kalau kayak macam muka macam koma semua ni, yang normal macam ni, tiba-tiba pergi suluk, wajib solat Jumaat lah. Tak ada istilah tidak solat Jumaat, wajib. Ini kena bezakan. Jadi perkataan ulama bila sebut dia tu kena ditanya kepada sahibul badan. Maksud tak solat Jumaat tu sebab apa tu? Mungkin dia betul-betul sakit jiwa. Orang gila macam mana? Macam mana orang gila nak suruh dia solat Jumaat? Jangan solat Jumaat, solat 5 waktu belum tentu solat dia betul. Orang gila. Okey. So suluk atau khalwah ada dalam semua ilmu tasawuf, maksud semua jalur tariqah. Apa dalilnya? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya salihah, fa kana la yara ru'yan illa ja'at misla falaq as-subhi, summa hubbiba ilaihi al-khala' alaihi, fa kana yaghlu bi ghari hira, fayatahannathu fihi wa huwa at-ta'abbudu al-layali dhawata adadi wa yatazawwadu lidhalika. Seawal-awal perkara yang Rasulullah SAW dapat daripada wahyu adalah mimpi yang baik. Kan dia datang dengan berupa mimpi. Nabi SAW tidak melihat mimpi, melainkan ianya datang seumpama cahaya pagi, sangat jelas. Kemudian timbul di dalam diri Nabi SAW kesukaan bersendirian, sehingga Nabi SAW berkhulwah di Gua Hira. Berkhulwah di Gua Hira. Nabi SAW beribadat pada beberapa malam dan membawa bekalan untuk tujuan tersebut.
sebut. Ni hadirin wal hadirat hafizakumullah, baru pagi tadi dekat Masjid Syakirin pengajian hikam Ibn Athaillah Sakandari, hikam Melayu lah, tapi hikam Tokku Pulau Manis. Saya tak ingat iaitu dia adalah hikam keberapa, akan tapi membahas tentang pentingnya seorang itu bersuluk khalwah. Dia guna bahasa uzlah. Tu saya kata bahasa ni macam-macam, uzlah, khalwah, suluk dan lain-lain. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi hadzal hadisi dalilun lisufiyati fil khulwati wal inqita'i anil khalqi fi zawaya wal masajid. Dalam hadis inilah ada dalil penunjukan ataupun bukti tentang amalan sufiyah atau mengenai bagi para sufi. Alhamdulillah. Iaitu melakukan khalwah, dalil untuk melakukan khalwah. Wal inqita', iaitu dan mengasingkan diri daripada makhluk di zawiyah. Fi zawiyah ni di dalam ruang solat, tak betul terjemahan dia. Fi zawiyah itu adalah fi zawaya, di zawiyah sufiyah. Jadi tempat pengamalan sufi itu kalau di negara-negara Arab dipanggil dengan zawiyah. Kalau di alam Melayu ni, kalau bahasa moden di Negeri Sembilan, pusat pengamalan tarekat. Dia guna bahasa macam tu, walaupun tak berapa sedap didengar. So adalah macam-macam nama, institut latihan, apa, Manarah lah, macam-macam lah. Itu Prof Jahid Siddiq, dia boleh saya anggap salah satu tokoh tarekat yang kita jadikan pakar rujuk dalam bab ini, teman-teman. Sebab dia memang buat tertib untuk berkhalwah, bersuluk tu dia buat. Kat Malaysia dah tak banyak lah. Kalau di Turki dia guna bahasa dargah. Saya tak tahu dari perkataan Parsi atau apa, saya tak tahu. Targa, macam-macam. So itu adalah ala hasab adat. Jadi dia bukan mesti macam tu, tuan-tuan. Lalu wal masajid, dan masajid, of course masjid. Qala al-arifu Abu Muhammad bin Abi Jamrah fi Bahjatin Nufus. Al-arif Abu Muhammad bin Abu Jamrah. Abi Jamrah ni yang Ibnu Abi Jamrah, sahib Mukhtasar Bukhari, ulama besar, sahib Mukhtasar. Ada ziarah makam dia dekat Muqattam di Mesir, di Kairo, Muqattam. Kat Muqattam ni ada makam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jalan depan sikit ada makam Imam Ibnu Abi Jamrah. Ana pergi waktu tu dengan Syekh Husni Genting. Tu pertama kali anak dia bawa anak pergi Al-Imam Ibnu Abi Jamrah. Fi Bahjatin Nufus, dalam kitab Bahjan Nufus. Fi hadisi dalilun ala anna al-khulwa ta'awunun lil insani ala ta'abudihi wa salatihi. Lianna Nabi SAW lamma i'tazala anin nasi wa khala bi nafsihi atahu hadzal khair azim. Wa kullu ahadin intasala dhalika atahu al-khairu bihasabi ma qassama Allahu lahu min maqamatil wilayat. Apa maksud dia? Di dalam hadis ini terdapat dalil bahawa khalwah, suluk, dapat membantu seorang insan beribadat dan mengelokkan agamanya, kerana tatkala Nabi SAW mengasingkan diri daripada orang ramai dan bersunyi diri, maka Nabi SAW telah dikurniakan kebaikan yang sangat agung ini. Dan setiap orang yang mengikuti Nabi SAW dalam perkara ini, maka dia juga akan mendapat kebaikan bersesuaian dengan apa yang telah Allah SWT tetapkan untuknya daripada maqam-maqam kewalian. Hatta Imam Ibn Abi Jamrah menyebutkan tentang berkhalwah ini boleh memberi kebaikan-kebaikan seperti maqamat awliya, macam-macam.
Ada yang mendapat derajat yang sangat tinggi, ada yang mendapat derajat kewalian, ada yang mungkin menjadi asbab bidayah permulaan terbukanya hati dalam beribadah. Dan dalam ilmu tariqah Naqsyabandiyah, seorang itu tak boleh jadi mursyid melainkan dia pergi bersuluk. Sebab tu ada orang yang claim, dia mursyid tariqah tu, mursyid tariqah ni. Tanya macam mana jadi mursyid? Oh, syekh tu bagi tu macam mana? Saya tanya dia, boleh tak saya jadi mursyid? Dia kata ya boleh. Saya jadilah mursyid. Sedap. Mana boleh macam tu? Dah tanya, dah suluk belum? Kan? Dia latifah dah habis ke berapa? Dia ada berapa lataif? 7 lataif. Maqam zikir dia ada maqam-maqam. Semua tu dia tak lalui, dah jadi mursyid tariqah. Boleh? Mana boleh? Ini hadirin wal hadirat bizakumullah. So, berkhalwah, bersuluk, bukan khalwat. Ni orang bahasa Melayu tengok. Perkataan sama Arab dia, cuma bila Melayu bunyi khalwat dah lain dah. Bersendirian, bersekedudukan seorang lelaki dan perempuan dalam keadaan sepi, tak ada orang, dalam keadaan tidak halal, tu nama dia khalwat. Itu haram. Itu haram. Itu kena takzir. Memang kena takzir. Ni hadirin wal hadirat. Itu jangan salah faham. Okey. Wali annal khulwata tu'inu ala tafakkuri. Wali anna khalwata tu'inu ala tafakkuri fi 'azamatillah wa si'ati qudratihi wa 'umumi ni'matihi wa bahiru hikmatihi wa qad kana ta'abbada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi khalwatihi bi ghari Hira tafakkuran wa i'tibaran wa hadda al-Qur'an al-karim 'ala tafakkuri fi ghairi ayatin minha qauluhu ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi ila akhirih. Maksud dia apa? Anak kena baca Arab dia sebab takut terjemahan disalah. Berkhalwah akan memusatkan fikiran mengenai kebesaran Allah SWT, keluasan kudrah dia, pemberian nikmatnya yang merata, kedalaman hikmahnya. Ini jadi tadi pagi dalam kitab Syarah Hikam Tuku Pulau Manis, dia sebut di dalam berkhalwah ini akan membantu kita untuk berfikir. At-tafakkur, bahasa Arab dia tafakkur. Tafakkur ni apa? Berfikir, berangan-angan. Dia ada macam-macam maqam. Pertama, berangan-angan dosa yang pernah dilakukan, taubat. Yang kedua, berangan-angan akan kebesaran Allah, yang nikmat yang telah diberikan padanya. Exactly sama dengan kitab ni. Sebab Tuku Pulau Manis tu bila dia syarahkan hikam, dia ambil daripada kitab At-Tanbih. At-Tanbih tu syarah hikam yang agak terkenal oleh Ar-Randi. Anda tak ingat nama lengkap dia, tapi dia Ar-Randi, Imam Ar-Randi. Kalau cetakan Darut Taqwa yang baru, mulik cantik tu warna hijau. Cetakan lama bulak tu yang banyak dia terjemahkan syarah hikam Imam Ar-Randi. Tu dia yang banyak dibaca di pondok-pondok. So sama, itu menerangkan tentang hikmah kenapa kita berkhalwah, kita bersuluk. Tu tujuan dia, tafakkur. Sehingga apa? Sehingga disebutkan di sini, ibadat yang dilakukan ketika Nabi SAW berkhalwah di dalam Gua Hira itu merupakan berfikir dan mengambil iktibar. Nabi SAW dah tahu ada something problem. Kenapa umat dia, umat Nabi SAW, maksud dia walaupun dia belum jadi umat, tapi masyarakat di Mekah menyembah berhala, Nabi SAW tak pernah sujud kepada berhala, tuan-tuan. Dah tahu dah, there's something wrong dah. Lalu dia sebut sini banyak ayat Al-Quran juga menggesa supaya berfikir, antaranya firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilaf ila akhirih. Maksudnya sesungguhnya pada ciptaan bukan cintaan ni, ciptaan. Betul kan Melayu dia tu,
Sebab tu saya kena baca kitab asal. Kitab asal dia tak boleh tinggal. Ciptaan langit dan bumi, ciptaan langit dan bumi serta perubahan malam dan siang benar-benar merupakan tanda-tanda bagi mereka yang bijak. Liulil albab. Liulil albab ni orang yang cerdik, orang yang pandai. Ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna, itu mahal syahid, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Lalu apa? Iaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan di atas lambung-lambung mereka, baring mereka, serta memikirkan pada penciptaan langit dan bumi. Ni. Wa aidan, dan juga selain itu, khulwah, fa innal khalwata ajma'u lil qalbil muridi wa a'wanu lahu ala tafarrughi li dzikrillah ta'ala wa ab'adu 'anir riya'i aidan, fa inna khulwata tub'idul murida an mawatinil laghwi wal laghati wa tahayyuhu liqabulil waridatil ilahiyyati wa tajalliyatir rabbaniyah. Walihadza raghaba asy-syari'u fiha. Raghaba asy-syari'u, ada tasydid. Raghaba, mentarghib. Raghaba asy-syari'u fiha wa ja'alaha minal 'adatil matlubati wa afradaha al-fuqaha'ul madhahibi bi babin khasi'in laha wa huwa babul i'tikaf. Selain itu, khalwah dapat memberikan fokus pada hati al-murid, hati murid, membantu untuk menyediakan waktu berzikir kepada Allah SWT dan menjauhkan daripada riak. Ini tujuan dia. Bila kita berkhalwah, dia boleh menjauhkan kita daripada riak. Sebab kita berusaha untuk bersendirian. Nak riak macam mana? Orang tak tengok pun kau berkhalwah. Nak tengok macam mana, tuan-tuan? Seorang-seorang kat gua. Ustaz, saya nak cari gua lah, nak berkhalwah. Koma jangan. Khalwah hari ni nak kena ada mursyid. Khalwah seorang-seorang tu tak apa orang berfikir. Ini masalah. So, itu tujuannya adalah untuk apa? Menjauhkan diri daripada riak. Khalwah dapat menjauhkan murid daripada tempat-tempat lalai dan sibuk. Benda-benda lalai, benda-benda sibuk boleh dijauhkan. Menyediakan hati menerima al-waridat ilahiyah. Hati kita boleh kita siapkan, prepare untuk mendapat al-waridat al-ilahiyah. Waridat ilahiyah itu apa? Iaitu pemberian daripada Allah SWT. Ilham dan kasyaf dan tajalliyat rabbaniyah, sama macam sejenis kasyaf. Ini dipanggil dengan takhalli anir razail, bersihkan diri dari perkara yang kotor. Tahalli bir razail bi fadail, hiaskan diri dengan benda yang baik. Maka fatajalla, maka dia menjadi dapatkan tajalli daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu disebutkan di sini lalu kerana itulah syara' ni apa? Iaitu Allah dan Rasul. Syara' yang memberi syariat, yang menyebutkan syariat. Kerana itulah syara' menggesa supaya dilakukan khalwah dan menjadikannya sebagai kebiasaan yang dituntut, dijadikan dalam kebiasaan yang dituntut. Fuqaha di dalam mazhab berasingan, fuqaha di dalam mazhab, di dalam kitab fiqh maksudnya, mengasingkan khalwah di dalam bab yang khusus, iaitu babul i'tikaf. Sebab tu di kalangan ahli fiqh pun disebut tentang khalwah ni, tapi dia bagi nama lain. Nama dia babul i'tikaf. Babul i'tikaf.
dan menyebutkan di dalamnya hukum-hukum, syarat-syarat dan adabnya. Adab dalam bab iktikaf apa dia? Kita kena duduk dalam masjid, selain masjid tak boleh, tak boleh cakap. Bila cakap tak boleh cakap tu bukan berarti kalau cakap berarti tak sah ke apa, bukan. Ini nama dia dalam kitab fikah tu. Memang dalam khalwah, dalam beriktikaf, dia katakan dilarang bercakap kan, dalam kitab-kitab tidak bercakap, atau bahasa Melayu dia tidak bercakap. Itu maksud dia, anjuran dia, afdal dia iktikaf tu tak cakap lah. Anjuran dia tak cakap. Dia ada orang dia tak faham, dia tak faham, dia faham dengan apa? Ni nak menipu lah, nak apa lah. Baca kita apa hukum bercakap ketika iktikaf. Hilang pahala yang besar, atau dibarat tidak afdal. Maksud dia bukan makruh, kalau tak salah, bukan makruh, suatu perkara yang ditegah. Iktikaf ni bukan untuk sembang. Iktikaf ni untuk bertafakur dan beramal ibadat, baca Al-Quran, solat dan lainnya, beribadah macam khalwah, sama dengan khalwah. Tapi ada beza. Iktikaf kalau menurut fatwa di negeri Selangor, kita kat Selangor kan, kita kat Selangor kan, so saya tak langgar fatwa lah, tak langgar fatwa wilayah. Di Selangor saya kabarkan iktikaf kena di masjid, kena di masjid. Di luar masjid tak boleh, tak sah. Kenapa kena kat masjid? Sebab memang ditentukan iktikaf itu syarat dia dekat dalam masjid. Tahiyatul masjid ada tak dekat dalam luar masjid? Tak. Di sisi mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah menyebutkan bahawa perkara atau tempat yang selain daripada masjid tidak sah untuk iktikaf, atau tidak dinamakan masjid, maka tidak ada tahiyatul masjid, tidak ada iktikaf dan lainnya. Contohnya apa tuan-tuan? Surau Jumaat, surau kebenaran diri Jumaat, tahu surau kebenaran diri Jumaat. Di Selangor, surau kebenaran diri Jumaat tak boleh tahiyatul masjid, tak boleh iktikaf. Maksud dia tak sah, sebab dia tidak diwartakan masjid. Kenapa fatwa berbeza? Kerana ulama yang ada kat Selangor bukan zaman saya, dah zaman 80-an, zaman sebelum atau waktu Ishak Bahrum. Datuk Ishak Bahrum, Koma tak kenal lah Ishak Bahrum. Datuk Ishak Bahrum ni dulu pernah jadi pengetua Madrasah Hishamuddin. Dia ulama besar Selangor. Dia dulu di Kelang, dia pernah jadi mufti Selangor. Lepas tu dia termasuk yang terkena krisis mufti yang enggan ikut keputusan federal dan mengharamkan beauty pageant, ratu cantik. Akhirnya dia dipaksa untuk letak jawatan. Tu cerita dia. Bukan oleh Duli Amam Sultan, bukan, tapi oleh ahli politik. Waktu itu dikuasa oleh ahli politik. Yang cerita kat saya adalah Syekh Murtada, Datuk Murtada. So Datuk Ishak Bahrum zaman dia tu keluar fatwa tu, kalau tak salah 80-an, tentang tidak sah melakukan iktikaf di dalam surau diri Jumaat, sebab dia bukan masjid. Kenapa? Dia berlandaskan pada ibarat dalam kitab. Syarat masjid dia kena wakaf. Contoh dia, ada orang kata dia nak berwakaf, tapi wakaf dia bukan wakaf masjid, tak jadi masjid. Aku wakafkan tanah ini menjadi tempat solat 5 waktu, jadi masjid ke tak? Entah jadi masjid. Dalam kitab tu Imam Syekhul Islam Zakaria Ansari kata tak jadi masjid.
Sebab dia kena niat waqaftu hadhil arda masjidan, baru jadi masjid. Dia kena ada niat masjidiyah. Itu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Maka kesimpulannya, orang yang wakaf tanah ni jadi surau tak jadi masjid. Dan memang di Selangor khususnya ada orang wakaf surau tak nak wakaf masjid. Sebab apa? Nak dijadikan tempat orang perempuan haid boleh duduk ngaji. Surau Atuk Ana kat Gombas dia. Saya tak tahulah, waktu saya kecil saya tanya Tok, kenapa surau Atuk nama dia Madrasah Hilaliyah? Kenapa tak namakan masjid? Kalau surau, orang perempuan boleh datang ngaji, dia menamakanlah madrasah supaya orang boleh datang ngaji. Memanglah solat 5 waktu, solat raya, semua solat, kecuali solat Jumaat waktu tetap. Tapi bukan sebab tak solat Jumaat tak boleh jadi masjid, bukan. Sebab memang niat dia biar orang perempuan boleh masuk. Tak menyusahkan orang perempuan nak mengaji. Contoh dia dekat masjid ni, orang yang haid dah kena duduk luar mengaji. Kalau ada lah, tak ada lah. Kalau ada, dia terpaksa duduk luar. Betul? Ni contoh dia. Sebab ini ruang solat, ni masjid. Tak boleh, perempuan tak boleh masuk. Ngaji sekalipun tak boleh. Ni nampak dia. Itu fiqah dia. Tak, sebab ada yang nak tunjuk hero. Menyusahkan dah fatwa Selangor ni. Buat fatwa ni bukan suka duka, tuan-tuan. Buat fatwa ni kita tengok hujah, sumber kitab, dalil, aqwal ulama. Ni. So ulama mazhab Syafi'i menetapkan macam tu. Jadi kita tak bolehlah nak keluar daripada perkara tersebut. Dah terpapar dekat dalam enactment bahawa fatwa di negeri ini dia kena ikut muktamad mazhab Syafi'i. Betul? Sekiranya berlawanan dengan kepentingan awam, baru boleh muktamad daripada 4 mazhab. Sekiranya bercanggah dengan kepentingan awam, baru boleh, iaitu apa? Baru boleh masuk kepada mencari ijtihad daripada jawatan kuasa fatwa. Itu dia tertib dia. Nak pindah satu ke satu tu, dia kena justifikasi. Mana mencanggah dengan kepentingan awam? Ni. Kalau dia kata menyusahkan, susah kenapa? Dah kita masuk dalam surau Jumaat, alang-alang dah masuk, kan boleh niat iktikaf, kan senang Ustaz. Kalau engkau niat macam tu, mintalah surau Jumaat wartakan jadi surau, jadi masjid. Boleh. Surau Jumaat diwartakan jadi masjid, jadilah dia masjid. Bolehlah iktikaf. Tapi nanti ada yang bising, kaum Hawa bising. Ini tempat kita mengaji duha, haid tak haid boleh masuk, jadi masjid nak kaji kat mana? Dah jadi masalah dah. Betul. Cuma semalam saya baru dapat tahu, ada satu surau diri Jumaat di wilayah, dia cerita, kenapa tak nak jadi masjid? Jangan Ustaz, jadi masjid ni banyak benda nanti kita kena ambil. Itu alasan dia. Saya bagi tahu lah, ni kena bagi tahu Mawib ni. Bila masjid di surau diri Jumaat, dah lah dia diri Jumaat, collection dia banyak, dia tak nak jadi masjid sebab nanti kena kawal dengan Mawib. Tapi dia nak diri Jumaat, boleh pula iktikaf. Kau berfikir 10 kali lah nak fatwa macam tu. Betul tak? Tu cerita dia. Sebab tu dekat katanya lah, dekat wilayah ni dah tukar fatwa 4 kali kalau tak salah. Ini fatwa tukar 4 kali. Tukar bab diri Jumaat boleh iktikaf, tak boleh iktikaf, punyalah relax, tak ada masalah. Sesatkan orang secara zalim, tukar fatwa, semua nak melompat. Cuba fikir diri wal hadir abidakumullah. Kita kena tengok hujah. Bila tengok hujah tu baru kita boleh faham kenapa.
kenapa justifikasi dia dan lain-lain. Hadirin wal hadirat azizakumullah. Sabit di dalam sahihain. Wa sabata fi sahihaini anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min ramadhana. Kita dah dekat dah nak 10 malam terakhir. Tak rasa. Tak sampai berapa hari lagi dah 10 malam terakhir, betul? Seminggu, sampai seminggu lah. Ni. Koma dah berapa juz dah. Ni mengajar ni dia dah ambil waktu anak nak khatam. Tapi tak apa. Anak dulu kat pondok tu Ramadan inilah khatam kitab besar-besar. Bukhari, Muslim. Anak khatam kitab Tanwirul Qulub. Tu time Ramadan. Ngaji. Tapi tak duduk kat kursi. Tak boleh bersila. Duduk atas lantai. Duduk atas lantai senang sikit. Apa dia kata kat sini? Iaitu sabit di dalam sahihain bahawa Nabi SAW sering beriktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tapi kalau kat pondok 10 malam terakhir dah habis dah. Habis 20 hari bulan dah habis. Kiai Sahal Mahfuz 17 hari bulan khatam. Anda ngaji dengan dia kitab At-Tadhhib Imam Taftazani tu, yang kau mengaji mantik tu. Dengan Kubaisi, syarah Kubaisi khatam 17 hari. 17 hari. Tapi bukan satu kitab. Waktu tu ngaji kitab tu Minah Husaniyah, kitab tasawuf. Dia kena ada kitab tasawuf. Dia ngajar usul fiqh ke mantik ke apa, dia kena ada kitab tasawuf. Lepas tu kitab usul fiqh kena ada kitab syarah kepada Waraqat oleh Syed Muhammad Alawi Al-Maliki berjudul Syarah Nazam Waraqat. Tu anak khatam dengan Kisah Mahfuz. Itu dengan kitab dia ada kitab nama dia Al-Luma, Al-Bayan Al-Mulamma fi Syarhil Luma, usul fiqh. Dia syarah sendiri. Lalu dia buat syarah kepada apa kitab tu? Ghayatul Usul, Tariqatul Usul fi Syarhi Ghayatul Usul ala Lubbil Usul. Lubbil Usul tu Zakaria Ansari, Ghayatul Usul tu Zakaria Ansari syarahkan, dihasyiahkan oleh Kisah Mahfuz dalam bahasa Arab. Bukan bahasa Melayu. Pakai bahasa Arab. Tu anak duk tengok. Maaflah yang kaji Hamka tulis bahasa Melayu tu. Syekh Nawawi Al-Bantani tulis bahasa Arab. Ulama dulu ni kalau nak hebat ni boleh tulis Arab, bukan tulis Melayu. Ni. So Syekh Khatib Minangkabau tu alim. Khatib Minangkabau ni kitab dia Arab. Dia seorang fuqaha yang bagi anak boleh bersaing dengan ulama-ulama Arab lain selain daripada Syekh Mahfuz Tarmas At-Tarmasi. Ni ulama Melayu Fatani, Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Syekh Wan Ahmad Fatani ni memang alim kabir. So koma dah belajar tulis Arab ni, boleh lah lepas ni buatlah syarah kitab apa, syarah tu, syarah ni. Tu tujuan tulis tesis dalam bahasa Arab. Betul? Akan menetap, Nabi SAW akan menetap dalam Masjid Nabawi dan mengasingkan diri daripada para isteri. Ni bukan, belum baca. Ashril awakhir min Ramadan fayalzamu Masjidan Nabawi wa ya'tazilu nisa'ahu. Kalau entah ada penjepit boleh minta. Tak bawa angin kalau ada, kalau tak ada tak apa. Anak ada dekat office tapi tak kunci, tak bawa. Tak ada. Fayalzamul Masjidan Nabawiyya wa ya'tazilun nisa'ahu wa yuqbilul 'alal ibadati wadh-dhikri wa tilawatil Qur'an wa la yakhruju illa liqada'i hajatil insan. Ini dia hadirin wal hadirat azizakumullah. Iaitu apa? Nabi SAW akan menetap dalam Masjid Nabawi dan mengasingkan diri daripada para isteri baginda SAW. Ini dia tak bergaul dengan isteri dia. Nabi SAW akan fokus terhadap ibadat, zikir, tilawah Al-Quran. Tilawah, umur dah khatam berapa juz. Ni Nabi SAW tidak akan keluar daripada masjid
melainkan untuk menunaikan keperluan seseorang manusia, melainkan benda yang wajib lah, qada'il hajat. Ada yang kata qada'il hajat itu sebab nak buang air lah. Bila memanglah itu bahasa dia, tapi boleh juga maksud yang lain. Ni ada perbahasan, boleh ke makan dalam masjid, kalau sekiranya menyebabkan kotor, makruh, kan ada perbahasan. Tapi memang tidak dilarang. Makan dalam masjid itu tidak dilarang hakikatnya. Diri wal hadar hafizakumullah. Ana pernah buka puasa tu waktu bukan Ramadan, macam biasa puasa Rejab Syakban, nak kuliah maghrib. Lepas tu bawa roti lah, roti gardenia biasa tu memang anak punya roti buka puasa. So nak bawa kurma ni leceh sikit sebab tangan nanti melekit. Susah nak pergi keluar. Sebab bila azan je makan cap solat sunat, jamaah maghrib dah mengajar dah sampai isyak betul. Habis isyak, solat isyak baru boleh balik, baru makan kat rumah. So need energy. So beli roti tu, tak bawa kurma, beli roti. Sekali bila azan kita pun buka lah roti crack. Jamaah orang tu datang tegur, "Ustaz, tak boleh makan dalam masjid, Ustaz." Saya nak khabar lah, dalam kitab fiqah ni, makan dalam masjid ni dia tergantung hukum dia. Kalau menyebabkan kotor, kacau orang lain, itu barulah tak boleh. Kalau roti ni nak jatuh macam mana? Tak jatuh. Roti ni memang tak jatuh. Roti gardenia ni bukan roti yang buka jatuh tu. Ni roti yang panjang ni, dalam tu ada krim tu. Memang ngap habis dia bersih, tak ada langsung. Sampah pun ada masuk dalam beg ni. Tisu masuk semua dalam beg ni. Dia dengar itu, dia kata, "Oh ya ke? Ya. Kalau saya pergi keluar makan dulu, nak wuduk lagi, tinggal sunat, masuk rumah dah solat maghrib, lambat dah nak jamaah. Lepas tu ni cap terus minum, terus solat sunat, terus solat maghrib." Tapi kalau ada masjid yang disediakan buka puasa, ada masjid bulan Rejab, bulan Syakban, dia memang Isnin dengan Khamis dia akan sediakan buka puasa. Ana mengajar situ hari Isnin, memang dapat buka puasa dengan doa. Tak apalah, alhamdulillah. Jadi wal hadra hafizakumullah. Jadi qada'il hajat ini maksudnya pergi bilik air lah, tu maksudnya. Qada'il hajat. Lalu dia kata, wa fi hilang. Okey. Wa fi sunani Abi Dawud, dan di dalam Sunan Abi Dawud di sinadin la ba'sa bihi, dengan sanad yang tak ada masalah dengannya. Kadang-kadang nak tak ikut terjemahan ni, malas ni. An Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat as-sunnatu 'alal mu'takifi alla ya'uda maridan wa la yashhad janazatan wa la yamussa imra'atan wa la yubashiruha wa la yakhruju li hajatin illa lima la budda lahu minhu. Ini jadi dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang la ba'sa bihi, maksud dia tak ada masalah lah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, sunat bagi mereka yang beriktikaf untuk tidak melawat orang sakit. Tak payah nak melawat orang sakit sebab dia sedang iktikaf. Tidak mengiringi jenazah. Dia meninggalkan mengiring jenazah. Fardu kifayah tu tuan-tuan. Mengiring jenazah kan fardu kifayah. Kan? Itu dia tidak mengiring jenazah. Tidak menyentuh isteri dan bergaul dengannya. Macam orang pergi khalwah. Macam orang pergi khuruj. Geng tabligh ni khalwah dia khuruj kan? Tapi itu bukan khalwah lah, macam. So, ada orang tanya, "Ustaz, apa sandaran orang tabligh ni? Dia keluar 3 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun. Apa hukum ni?" Saya nak kata tak ada beza lah dengan orang bersuluk. Orang suluk tu sehari, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ni. Kenapa kena banyak amount banyak tu? Dia tak kata kena amount banyak tu, dia bagi pilihan lah. Kenapa 40? Kan ada rahsia barang siapa yang melazimi 40.
dalil kenapa ulama buat hadis 40. Kenapa mesti 40? Cuba tanya Imam Nawawi, kenapa buat 40 hadis? Kenapa tak 50 hadis? Dia tanya Imam Nawawi, kenapa tak buat 40 hadis, buat 50, kenapa buat 40 hadis tak buat 50 hadis? Sebab arba'in. Adalah sebab dia. Atau ada sandaran dia, bukan tak ada sandaran dia. Jadi sama. Di ketika berkhalwah, ketika beriktikaf, ketika pergi khuruj, kita tak buatlah benda-benda ni. Wala yubashirha wala yakhruju. Lalu dia kata di sini, dan tidak keluar kerana hajat melainkan yang mesti sahaja. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Kalau kiai anak bulan Ramadan 40 hari memang tak keluar pondok. Tak keluar. Duduk pondok ngaji dari pagi, lepas subuh. Tak. Dia mula mengaji pukul 9 sampai zuhur. Lepas zuhur tidur. Qailullah. Pukul 3 bangun solat zuhur. Dia asal pukul 3, 2.30 bangun solat zuhur. Zuhur dia lambatkan. Zuhur dilambatkan. Sama Kiai Maimun Zubair pun sama. Anak pergi pondok sarang, zuhur dia pukul 2.30, setengah jam sebelum asar. Habis zuhur wirid, baca hizib, baca apa, masuk asar, solat asar. Lepas asar ngaji sampai setengah jam, 1 jam sebelum maghrib. Waktu tu lah koma pergi masaknya, koma nak pergi warungnya, nak beli makanannya, beli apa time tu. Azan buka puasa Habis buka puasa pula. Azan buka puasa, takjil, dipanggil takjil. Takjil ni apa? Makan kurma, solat jamaah. Habis jamaah buka puasa, makan betul-betul. Habis makan, tunggu sekejap, mazan isyak. Habis isyak, tadarus. Dia ada tadarus, semua kena hadir. Setengah jam, 1 jam, setengah jam tak sampai. Tadarus tu dia yang baca Quran, lepas tu tafsir dia. Tadarus lah, tadabbur tu. Habis tadabbur mengaji sampai pukul 2.30 pagi. Khatam Bukhari, khatam tu. Tu jadi pukul 10, pukul 9.30 tu sampai pukul 2.30, kira malam 9, 10, 11, 12, 1, 2.30. Tu berapa jam? Waktu tu lah Ana ingat lagi, Ana memang sediakan kopi tebal-tebal. Bertingkat-tingkat kopi. Ngaji makna. Dia wal hadra hafizakumullah. Lalu dia kata kat sini tuan-tuan Ramadan. Jadi memang tak keluar langsung. Nabi SAW tak keluar ni illa lima la budda lahu minhu, kecuali yang dia terpaksa kerana hajat mereka yang mesti sahaja. Fahadhihi hiya khulwatu allati ittakhadhaha as-sufiyatu wa sammuha tajridan. Inilah dia al-khalwah yang dilakukan oleh sufi. Mereka menamakannya sebagai tajrid, pelepasan. Tajrid, tengok, nama dia bukan hanya sulu, tajrid. Dalam tarikat Syadziliyah dipanggil dengan tajrid, mujarrad tajrid. Ni macam-macam lah nama dia. Nama fala musyahada bil asami ba'da fahmin ma'ani. Lalu dia kata li'annal murida yatajarradu minal ala'iki wal awa'iki wa yanqatibu ila dhikri wal ibadati muddatan qad tatulu wa qad taqsuru bihasabi isti'dadihi wa ma qusima lahu. Walakinnahum sarrahu ma'a dhalika bi annal murida idza kana lahu 'amalun yatakassabu bihi ka tijarati aw sina'atin masalan fala yanbaghi lahu tarkuhu ila al-khulwati wat tajridi bal yabqa fi 'amalihi alladhi aqamahu Allahu fihi. Ni kerana al-murid, kerana murid. Kerana murid itu melepaskan dirinya daripada ikatan dan simpulan dunia dan memutuskan untuk berzikir dan beribadat di dalam tempoh yang khusus, kadang-kadang dengan tempoh yang lama dan kadang-kadang singkat mengikut kesediaannya dan yang diberikan kepadanya. Ini. Namun mereka menjelaskan bersama keadaan tersebut
bahawa apabila murid itu mempunyai pekerjaan seperti perniagaan ataupun pertukangan sebagai contohnya, maka tidak sepatutnya dia meninggalkan pekerjaan kepada melakukan khalwah dan tajrid. Ini. Jadi ini yang dia kata, boleh ke dalam tarekah ni ada orang nak pergi suluk Ustaz, tapi dia ada anak, ada bini, dia kena kerja kerajaan, kena masuk office, kena check log in log out. Dia tiba-tiba nak suluk, tak boleh lah, kau ada kewajipan. Sama lah, ini yang ditegur kepada orang yang karpun, geng-geng karpun, orang tabligh. Dia ada anak, ada isteri, dia kena kerja, dia nak tinggalkan kerja dia, nak berhenti kerja semata-mata nak khuruj fisabilillah. Anak isteri nak makan dengan apa? Tak boleh, haram ditinggalkan. Dia ada nafkah yang wajib. Kecuali Ustaz dia dah millionaire Ustaz. Saya kenal ada satu jutawan, dia ikut karkun, dia ada lab, ada apa, dia karkun. So dia tinggalkan kerja dia, sebab tu dia punya syarikat, dia pasal dan dia nak tinggalkan. Dia pandai-pandai lah letak orang jaga. Dia pergilah nak khuruj setahun 40 hari, tak apa, betul, tak ada masalah. Pastikan apa, anak bini dia macam mana. Dia dah bagi dah duit ke anak bini dia, sebulan berapa, 4,000, boleh hidup. Dia bagi kat bini dia 4,000. So bini dia dah boleh takbir rumah tu, makan minum ke apa, jaga. Setahun ditinggal suami, kesian dia. Tapi kalau orang suluk, memang macam tu tuan-tuan. Dan redha isteri redha. Jadi ulama-ulama dulu baca dalam manakib dia, yang kala ada isteri dia memang berkorban untuk suami. Dan hadirin wal hadirat semua. Jadi bila dah habis semua ni, Syekh pun bagi dia ijazah mursyid. Jadi mursyid tarekah misalannya. Ini. Jadi kalau ada tanggungjawab, tak boleh. Macam mana nak suruh khalwah suluk? Tak boleh lah. Ini nak suruh, ngamuk rumah ni. Ponting kelas kan bising. Kan? Ni. Hadirin wal hadirat afizakumullah. Lepas tu dia kata, sebaliknya hendaklah dia meneruskan pekerjaan yang Allah telah tetapkan untuknya. Betul? Fala yanbaghi lahu ay tarkuhu ila al-khalwati wat tajrid bal yabqa fi amalihi alladhi aqamahu Allah fihi wa yastati an yadhkura Allah ta'ala fi halatihi tilka wa fil awqati faraghi. Berarti apa? Dan tetaplah untuk dia berusaha untuk berzikir kepada Allah SWT dalam keadaannya itu dan pada waktu lapangnya. Walihadza qala Ibnu Athaillah Sakandari, Ibnu Athaillah fil Hikam. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, menyebutkan dalam kitab Hikam. Ini minggu lepas punya hikmah yang nak baca di Masjid Syakirin. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatuka al asbaba ma'al iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmati al aliyah. Ini maksud dia apa? Keinginanmu untuk melakukan tajrid bersuluk, sedangkan Allah SWT meletakkan kamu di dalam maqam asbab. Maksudnya engkau kena kerja, kena jadi khalifah, kena jadi presiden, kena jadi Perdana Menteri, kena jadi pengarah. Itu merupakan syahwat yang tersembunyi. Tiba-tiba kau nak keluar, ini namanya syahwat tersembunyi sebab ada riak, nak tunjukkan kat orang, PM dah suduk lah. Ni tujuan dia apa? Dia nak terkenal. Tak boleh. Kenapa? Ni rektor pergi suluk. Orang semua nak suruh kau bekerja, kau kena ni, kau makam asbab, kau pergi tinggal suluk apa? Tak apa, saya pergi suluk lama, riak. Ini dia nak kata.
keinginanmu untuk berada di dalam maqam asbab, sedangkan Allah SWT telah menetapkan kamu di dalam tajdid, itu merupakan penurunan daripada hasrat yang tinggi. Allah SWT dah jadikan kau ni jadi orang yang pemimpin tarekat, ada murid, disuruh untuk berzikir, jadi ulama, disuruh untuk duduk mengajar. Tang tu kau sibuk nak pergi buat bisnes, tinggal pondok, tinggal pengajian, sibuk pergi berdagang, cari tu cari ni. Ini inhitat tu. Jadi dia patutnya boleh buat benda besar, tapi dia pergi kejar dunia, kejar dunia. Baru pagi tadi ada satu hikam, ana lupa Arab dia macam, tapi boleh buka setelah tajrid atau syarah dia, menerangkan tentang faedah tafakkur. Jadi tafakkur ini bila dengan disertai dengan ilmu dan amal, dia menyebabkan seorang itu mendapat waridat. Bahasa Melayu dia ilhamat, mendapat ilham, mendapat kasyaf dan lain-lain, sehingga tersikap padanya hakikat. Sebab tu kisah yang nak cerita Kiai Ana tadi tu, Kiai Zamroji, jadi cerita dia baru balik dari pondok-pondok Lirboyo. Jadi dia jadi pengetua di Lirboyo tahun zaman Jepun, 1945 habis. So dia balik daripada pondok pesantren Lirboyo, balik ke Kencong, ke Pondok Ana lah. So sampai kat Pondok Ana, tak lama dia kahwin ke tak, saya tak ingat. Rasa dia kahwin. Lepas kahwin, dia perlu fulus, tak duit. Mulalah buat bisnes. So bisnes dia apa? Pertama dia bisnes kapuk. Apa bahasa Melayu dia? Kapuk. Kapas. Dia guna duit, dia beli kapas, dia jual. Sekali harga jual dengan harga beli sama, tak untung lah kan, harga beli dengan harga jual sama. Lepas tu dia tukar beli benda lain pun sama juga. Last sekali dia cakap kat bini dia nak tambah modal, minta bini dia gelang, sebab gini dia tu anak kiai besar dekat Kediri. Jadi bini dia tu bila dia kahwin tu dah ada gelang emas. So dia pinjam gelang emas bini dia, digadaikan, duit tu digunakan untuk beli kopi. Dia beli kopi banyak dengan duit yang dia ada. Sekali bila nak jual kan, harga kopi jatuh, rugi. Dengan kerugian duit yang dia ada tu, dia nak tebus gelang tak dapat. So dia bening kepala, macam mana jalan keluar dia ni. Dia tak nak balik, takut balik jumpa bini ngamuk nanti. Gelang bini kena jual. Kamu perempuan kalau kahwin, ingat, your money is my money, my money is my money. Ingat benda tu. Jangan kena kelentong dengan laki-laki ni. Laki ni tak boleh harap dah. So lepas tu dia pun pergi jumpa guru dia, Kiai Maim, nama dia Mbah Hamid Pasuruan. Kalau buka Google terkenal lah, Mbah Hamid Pasuruan. Mbah Kiai Hamid Pasuruan ni terkenal sebagai wali Allah. Gus Bahak tu selalu cerita tentang Mbah Hamid Pasuruan. Sama. Jadi Mbah Hamid Pasuruan ni ada 3 murid dia paling disayang. Abah Yad, Mbah Yahdi dengan Kiai Zamroji. 3 murid dia paling sayang. 2 dekat Mojokerto, 1 dekat Kediri, Pari. Ni Mbah Zamroji tu sebab dulu bukan murid, dia murid lah, dia junior dekat Pondok Termas. Cerita dia belajar di Pondok Termas. Pondok At-Tarmasi tu, Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas tak dekat situ, anak saudara dia. Jadi syekh situ, kiai situ. So dia pergi ke Pasuruan, jumpa Mbah Hamid Pasuruan. Sampai jumpa di Mbah Hamid Pasuruan, so cerita. So Mbah Hamid Pasuruan kata dia, Mas Zam, sawah kamu tu bukan bisnes,
Bukan pergi sawah. Sawah kamu ni dekat pondok. Ngaji lah. Ngajilah, ngaji. Dia pesan, pergi ngaji. So dia pun nak makan apa ngaji? Kau ngaji, Allah bagi kau makanan nanti. Logik tak logik? Ngaji nak makan apa? Betul lah. Tak logik nak ngaji nak makan apa? Duduk pondok. Ni bukannya mengajar kat masjid, kuliah maghrib, kuliah apa. Ni ngaji. So dia pun datang pergi ngaji. Balik Samit nak watak lah. Dia mengaji dekat pondok Kencong, pondok anak. Siang pagi malam mengaji. Ada santri datang bawa berai satu plastik. Kan zaman tu tak ada yuran, bawa berai, bagi berai. So dia masaklah berai satu hari, isteri dia masak satu genggam. Isteri dia faham. Pagi, abah ngaji bah, ngaji. Siang pagi malam ngaji. Murid sikit sampai 500 murid dia. Maksimum 1000. Dia tak boleh lebih dari 1000. 1000 tu Peter dah banyak. Kat Indonesia 1000 tu kecil sangat. Pondok Lirboyo sekarang murid dia 45,000. Entah nak jawab apa. Pondok Wagian ni murid ke Izam Raji. Sekarang dah buka pondok. Dah lama lah buka. Murid dia dah 6,000 nak pergi hari tu. Terkejut dah lah. Weh, penuh. Asrama tak muat dah. Penuh. So anak ingat lagi dia cerita. So ngaji je. So rezeki Allah. Wa ma min dabati fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dia pegang. Bahawa dia teringat ayat tersebut. Betul Bayai Hamid cakap tu betul. Dia Samit nak watana. Dia mengaji je siang pagi malam, Ramadan tak Ramadan, ngaji istiqamah, jamaah, wirid. Tak buat benda lain. Allah bagi dia rezeki. Ni betul. Tak main-main. So saya dengar dia cerita. Lepas tu waktu tahun 70-an, dia dah kiai hebat dah. Tok Soho, kitab dia banyak. Murid dia yang keluar murid dah alim-alim. Sebab tu 45, 70 dah berapa tahun dah kan? Dah berapa generasi dah. Graduasi dah banyak. Anak murid dia hebat-hebat. Buka pondok hebat, anak kiai hebat-hebat jadi hebat lagi. Termasuk pondok Lirboyo tu, Bayai Maftuh tu semua murid dia. So salah satu guru dia, nama dia Bayai Makhlus Ali Lirboyo. Naik kereta dengan dia, pergi Parai naik kereta dengan dia. So dia pun cakap, ya, kenapa dia tak boleh pondok dia besar macam pondok Lirboyo? Tanya, kecil je pondok dia, tak boleh besar. Murid dia banyak tu je, tak banyak-banyak. 500 je. 500 tu sikit. Tu je, tak banyak. So Bayai Maharus kata, Mas Zam, ilmu barakah engkau ni murid sikit tapi semua jadi. Ini pegang kan ni. Murid sikit tu semua menjadi. Daripada banyak murid belum tentu semua jadi. Ni sikit semua jadi. Cuba tengok, saksikan. Dan ini betul. Ana ngaji dengan dia meninggal 1999. Ana dah pergi pondok dah. 97 kan. 99. So Ana tengok generasi yang sempat dengan dia 99 ke bawah, semua minimum jadi ustaz. Sebodoh apa pun budak tu, terus terang pun jadi ustaz juga. Minimum jadi ustaz TPQ dia panggil. TPQ tu apa, Iqra lah. Dia panggil ustaz jadi Iqra. Minimum jadi ustaz. Dan memang akan jadi ustaz. Itu barakah lah. Ini nama dia waridat ilhamat. Kan? Dia tak tetapkan syariat, tapi dia tafakkur, dia nampak. Bukan nampak mestinya Allah buka projektor ke apa, tak. Tiba-tiba tahu, okey, apa nasihat yang sesuai untuk dia. Ini suruh ngaji ni. Ni mesti suruh ngaji ni. Sama lah macam anak-anak pergi UK nak apa, macam-macam planning. Sebelum balik Malaysia ni, so hantar kawan anak Pak Anifuddin, anak transfer kat dia duit sikit, tolong pergi jumpa Kiai Hanan, tanya Kiai Hanan
aku pergi UK ke balik Malaysia. Ada ingat lagi? Dia pergi tanya balik telefon, Pak Aiman, Kiai Hanan suruh pulang ke Malaysia, ngajar di Malaysia. Enggak, dia mau pergi UK ni, enggak bisa. Ya udah, tolong ke Yai Fakih. Yai Fakih tu mustahik kan. Tanya, patut pergi mana? Pergi tanya, dia telefon balik, disuruh pergi pulang ke Malaysia. Ini alasan dia apa? Lebih dekat dengan kiainya. Dia kata, biar apa lah. So Ana pun pasrah. Lepas tu abang Ana kata, okey kita pergi UK. Siap pergi UK. Sekali apa jadi terjadi. Tak dapat pergi, balik Malaysia. Balik Malaysia tu Ana dah kata, Ana tak boleh kerja je. SPM tak ada. Orang Malaysia tak ada SPM, tak ada makan. Allah SWT buka jalan lah. Boleh tak? Boleh hidup. Ngaji, jangan berhenti ngaji, betul tak? Korang sama lah. Ini anak pesan, jangan dah habis belajar, saya nak buat bisnes tu, nak buat bisnes ni, anak takut entar jadi orang nanti banyak hutang. Ada budak RKUD bisnes tu bisnes ni, akhirnya berhutang, minta pensyarah bagi sumbangan kat dia, bagi sumbangan kat dia nak tutup bisnes dan lain. Jangan. Lebih baik ngaji, fokus. Tak boleh nak makan, puasa. Ini anak beritahu, kalau betul-betul asnaf tak ada duit, daftar dekat MAIS. Setiap hari makan diberikan. Apa nak buat? Duduk hai, datang ngaji, habis dah tu je, pergi kuliah balik. Tak boleh nak bayar yuran, cuba cari nak cukup yuran, cukup dah. Ini ada cara dia, minta endowment. Tapi nak minta zakat, nak minta endowment, nak minta scholarship. Lepas tu sekali tukar handphone iPhone. Betul tak? Itu dah zalim dia tu. Syekh Nuruddin kata zalim dah. Ni yang terus terang. Ini wal hadra abdullah. Macam mana nak khatam? Macam mana nak khatam? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal. Umur semua ni ngaji. Lalu dia sebut dekat sini, dekat mana dah tajrid, hasad yang tinggi. Dalil mereka berkenaan perkara tersebut adalah mana dekat sini, mana okey ni sini. Bismillahirrahmanirrahim. Susah sikit ni. Okey, wa daliluhum ala zalika hadisu Ka'ab bin Ujrah tu Hamzah. Tapi wallahu a'lam, nama orang susah nak baca. Ni kena buka kitab tahdzib pula. Ialah tahdzibul asma' ni. Radhiyallahu anhu qala marra 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun fara'a ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jildihi wa nashatihi. فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله إلى آخره. Iaitu apa? Dalil mereka berkenaan perkara tersebut adalah hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, seorang lelaki lalu di hadapan Nabi SAW, lalu para sahabat SAW melihat usaha dan kerajinannya. Mereka berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya sekiranya kerajinan tersebut untuk jalan Allah. Dia rajin, buatlah, kalau jalan Allah kan bagus. Nabi SAW bersabda, sekiranya dia keluar rumah berusaha untuk anaknya yang masih kecil, maka ianya dianggap untuk jalan Allah. Rumah kerja rumah tu adalah untuk jalan Allah. Ini yang saya kata. Kalau orang memang hidup dia untuk dunia, engineer, doktor, dah lulus medical school, tak nak kerja kat hospital. Ada anak jumpa beberapa kawan dulu belajar medical, sekali balik tak nak kerja jadi doktor. Lepas tu buat kerja apa? Jual emas, macam-macam lah, business tu business ni. But he's a doctor, she's a doctor. Ni sebab itu kita kat Malaysia ni, seingat saya lah, kita tak cukup doktor. Betul lah.
Sampai beberapa hospital terpaksa cari doktor dia menyamar lah. Saya pergi ke pusat Pusrawi. Doktor cakap Melayu tak kerti. Tanya sekali from Myanmar. Cakap English pun salah-salah lah tu. Ayo. Malaysia tak cukup doktor. Dah doktor Malaysia tak nak jadi doktor. Betul tak? Yang paling parah ni apa? Dia tu doktor tapi tak jadi ustaz. Tu lagi teruk. Doktor perubatan tak jadi ustaz, tak ceramah dekat masjid. Berbenar sikit. Ni. Sekiranya dia berusaha untuk kedua orang tuanya yang telah tua renta, maka ianya untuk jalan Allah SWT. Yang koma dah mengaji agama tak nak mengajar, tak nak jadi guru takmir, tak nak menjadi guru kafar. Kenapa? Duit tak cukup ustaz, nak jadi mutawif. Kenapa tak suka? Maaf lah, kawan-kawan anak yang mutawif tu mana tegur lah. Koma semua jadi mutawif tu, siapa nak mengajar? Akhirnya pilot nak mengajar korang. Betul tak? Betul. Yang mengajar pilot. Baca Arab suka langgang. Letak harakat boleh lah. Bagi tak ada harakat. Langgar habis lah. Betul. Yang mohon tauliah. Kelentong banyak. Baru-baru ni Ana ambil uji tauliah. Ini cerita dalam kelas. Budak tu belajar medical. Bukan ustazah. Sebab dia baca Arab pun dia kata dia memang tak boleh. Nak suruh baca kitab tak boleh. Okey. So anak tanya, kenapa nak jadi ustazah ni? Kenapa nak minta tauliah? Ilmu yang saya ada sikit ni saya nak mengajar jiran saya. Wow, hebatnya. Nak mengajar jiran. Jiran dia bodoh-bodoh lah bagi dia. Mana ingat dia pandai sangat. Okey lah. Anak tanya dia 3 soalan. Anak tanya dia, Wahabi kafir tak? Kafir. Habis parah dia ni. Anak kata kat dia, Imam Ghazali pun tak kafir. Ya ke Imam Ghazali kata itu? Ada bukti Imam Ghazali kata tidak. Dia kata aku ngaji lagi banyak dari kau lah. Saya tanya. Saya tanya dia, Muawiyah fasik tak? Fasik. Awam kan? Belajar dengan Ahbash. Yang ketiga, soalan ketiga, Nabi dengan Rasul beza ke tak? Beza ke sama? Sama. Kalau kata beza macam mana? Salah. So Imam Laqani salah lah. Saya nak pesan kat dia, kalau nak jadi ustazah boleh ngaji dulu betul-betul. Dia ngaji tempat yang salah tak tu. Macam mana boleh didoktrin? Budak tak reti apa dah didoktrin macam tu dah. Maaflah nak kata tak betul tu. Orang kalau orang awam tak reti ngaji ni, ajar benda yang fardu ain cukup lah. Ini dah didoktrin. Kalau dia nak kata dia tak didoktrin, takkan dia boleh jawab macam tu lah. Boleh jawab tak tahu. Tapi itu bukti lah waktu tu. Ada saksi dia, kasih seorang. Masuk dalam mesyuarat. Macam mana ni orang macam ni? Jawab, kafir tu weh. Orang awam. Ni tak boleh. So dia patut jadi doktor je lah. Jadi perubatan je lah. Yang ustaz je lah. Umur ustaz, balik jadi ustaz. Alim. Aduh, balik tak nak belajar dia. Rugi. Minimum guru takmir. Guru namanya? Guru kafar. Paling minimum. Jangan bagi orang yang tak reti Arab mengajar. Betul tak? Ni. Lalu dia kata, sekiranya dia berusaha untuk kedua orang tuanya yang tua renta, maka ia jalan untuk Allah. Sekiranya dia berusaha untuk menjaga dirinya sendiri, maka ianya untuk jalan Allah. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an. Ini. Sekiranya dia keluar berusaha untuk riak dan berbangga-bangga, maka ianya untuk fisabilis syaitan. Riak ni macam mana? Orang belum ustaz ngaku ustaz, tak jadi famous, buka channel YouTube, mula komplain sana, komplain sini, exercise sekali, kan, tegur sana, tegur sini.
Itu riak nama dia. Itu riak nama dia. Orang tanya ngaji kat mana, takat mana ngaji. Degree Arab tak lulus tuan-tuan, master Arab tak lulus, PhD lagi lah. Sebab tu kita tegur sekarang universiti yang menerima pelajar buat master, buat PhD pengajian Islam, degree dia tidak ada pengajian Islam. Itu pun bahaya, sebab dia akan memberi sijil akademik ustaz kepada Poland yang belum tentu Arab pun reti. Betul tak? Itu MQA kena ambil ketegasan Pak. Betul-betul very 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 dangerous. Lagi-lagi dia buat universiti yang UKM ke, yang boleh tulis bahasa Melayu. Bila Viva kita tak tahu pun dia tahu Arab ke tak. Salah terjemah kata dua tak sedar, salah terjemah banyak tempat. Ini yang bahaya. Sebab tu bila orang kata kat anak nak buat master, buat PhD, buat kat UAE. Terutama pelajar Morocco, bila tanya anak kata buat kat UAE, minimum dia tak boleh lari, either English or Arabic. English boleh Ustaz, at least English dia perlu melalui berapa liku lah, kan? And tak semudah tu. Tak semudah tu. Bila buat Inggeris pun terjemahan Arab tu akan diteliti. Cuma harap-harap examiner strict sikit lah. Strict sikit itu baru boleh jadi. Kalau tak, bagi PhD ke orang tak reti Arab susah. Ini hadirul hadrat hafizahullah. Bukan hanya itu. Itu satu. Yang kedua, ustaz tak nak mengajar pun riak. Dunia kan, dia nak cari apa? Kenapa nak kerja ni? Nak cari duit Ustaz, nak buat bisnes, nak jadi kaya Ustaz. Riak lah. Untuk riak lah. Fisabilis syaitan. Tu benar. Tapi Ustaz kena ada ma'isyah. Boleh, tak ada masalah. Ana tak larang. Pastikan mengaji, jangan kalah. Itu Kiai Ana pun ada murid-murid dia, Kiai Zamrul, murid-murid dia yang bukan bidang agama. Maksud dia yang kerja sawah, memang tak dapat kerja, dia kerja di sawah. At least dia mengajarlah, petang tu mengajar Quran. Itu okey. Nak buat macam mana? Dia pergi sawah, petang mengajar Quran, malam mengajar Quran, mengajar kitab sikit kecil-kecil, kitab kecil-kecil, tak apa, ilmu manfaat. Jangan sampai tidak ada sama sekali. Itu kalau tidak ada sama sekali, habis, rugi. Hadirin wal hadir hafizahullah. Koma ni. Rawahu at-Tabrani bi isnadin sahih, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang sahih. Wa qad kana fi sahabati ahli tajrid wa ashabul asbab. Amma ahli tajrid fahum ahli suffah. Kanu nahwa 70 sahabiyan muqimina bil Masjidin Nabawi. La ahla lahum wala mala, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yunfiqu alaihim. Wasma ila Abi Hurairah yatahaddasu an nafsihi wa anhum wa huwa ahaduhum fayaqul. Ini. Jadi dia cerita kat sini. Sekiranya hadis bukan, dalam kalangan sahabat radhiyallahu anhu terdapat ahli tajrid dan ahli asbab. Ada yang memang dia kena kerja, ahli asbab tu dia kena kerja. Tapi ada yang ahli tajrid. Adapun ahli tajrid mereka merupakan ahlus suffah. Maaf. Okey. Jadi ada artikel online tak ada sumber tapi jadi fitnah besar. Ini saya larang baca. Bukan larang, benda-benda macam ni orang awam banyak kena tipu. Tapi ini cara diorang sebarkan. Dia tulis Ahlus Suffah adalah golongan merempat. Mereka ni bukan golongan sufi, mereka ni golongan merempat yang tak ada rumah. Akhirnya duduk dekat masjid, bucu masjid, mengemis. Bahasa mengemis tu anak tak suka. Tak, ahli sufah bukan ahli pengemis. Mereka berharap tapi malu nak zahirkan.
Jadi bukan mengemis. Abu Hurairah al-Suffah. Kau nak kata Abu Hurairah ni pengemis tu? Tak. Ahli Suffah itu sufi. Perkataan sufi dan perkataan suffah. Itu perkataan ini adalah apa dia panggil penamaan tasniyah berdasarkan nakal, perubahan, perpindahan, pinjaman. Yang paling kuat dalam nama sufi adalah dari perkataan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah. Jadi zaman Nabi ni Ahli Suffah ni dia duduk di hujung Masjid Nabawi, paling kiri kalau kita menghadap kiblat, paling keluar lah, berlawanan dengan rumah baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan Raudhah. Jadi Raudhah, rumah baginda depan. Macam itu Ahli Suffah. Senang cerita kau mau pergi umrah, kau mau tanyalah mutawif. Kalau mutawif tak tahu, habis mutawif tu kot. Habis itu mutawif patut tahu ni tempat Ahlus Suffah. So Ahli Suffah ni memang dia tak ada harta, tak ada apa. Bukan dia merempat, bukan dia ini setinggan, bukan. Dia memang milih untuk mengkitak hanya kepada Allah SWT. Dia adalah orang yang dipanggil dengan tadi, iaitu tajrid, ahli tajrid. So dia tak ada keluarga. Syarat dia tak ada keluarga lah. Sebab kalau dia ada anak, dia tak boleh sia-siakan anak dia kena kerja. Tak ada keluarga, bukan tak ada rumah, bukan merempat. Maksud merempat ni dia tak ada rumah. Ini dia bahasa kat dalam ni la ahlalah, tidak ada keluarga. Kemungkinan dia tak ada rumah, kemungkinan dia ada rumah. Tak semestinya dia ada rumah berarti dia tu ahli suffah. Dia boleh jadi ahli suffah yang juga ada rumah, tapi dia tak ada keluarga. Itu maksud dia. Mereka berjumlah siapa? Kira-kira 70 orang sahabat yang menetap di Masjid Nabawi, tidak ada ahli keluarga dan harta. Ya, mereka tak ada harta dan mereka tak kerja. Mereka duduk je lah, berzikir, beramal, bersihkan masjid, bukan menyusahkan orang. Ada orang dia nak jadi ahli tajrid, dia menyusahkan orang. Duduk kat masjid, lepas tu kotorkan masjid, lepas tu nak kena ketua. Kan? Ada juga macam tu. Itu tak boleh. Tapi ni tak, dia bersihkan, dia beramal. Dia tak berharap dia miskin, dia tak ada makanan. Dia bukan mengemis kat masjid, duduk kat masjid kemis, tak. Bila ada orang datang hulus sedekah kat dia, alhamdulillah dapat sedekah, orang bagi. Dia tak minta, dia orang bagi, alhamdulillah. Nampak? Dia macam tu. Dia tak berani menzahirkan. Ada sekali Abu Hurairah, dalam ni ada Abu Hurairah tu dia perlu duit. Bukan perlu duit, perlu makan. Lapar. Dan 4 hari ke berapa hari tak makan. Dah lembik dah. So, datang Nabi SAW keluar, di sini-sini dengan Nabi. Rasul pun tanya, kenapa kau senyum Abu Hurairah? Kenapa kau senyum Abu Hurairah? Abu Hurairah tak kata aku tak makan lagi, tak. Dia senyum je. Kau lapar dia senyum lah, betul lah. Tanya lapar, betul lah, dia boleh tipu kan. Orang tanya lapar, betul lah lapar. Dia kata dia lapar. Maka siapa? Maka Rasulullah SAW pun bagi dia jubun ke apa, saya tak ingat. Minyak samin kalau tak salah, minyak samin. Dia bagi untuk dia makan. Contoh tu, itu Ahlus Suffah, itu sufi. Sufi memang macam tu. Dia bukan mengemis tentang apa. Dia buat hadra abuzakullah. Lalu dia kata kat sini, lalu Nabi lah yang menginfak kehidupan mereka. Nabi SAW yang menginfak kehidupan mereka. Dengarlah kisah yang diceritakan oleh Abu Hurairah mengenai dirinya dan Ahlus Suffah. Dan Ahlus Suffah apa dia kata kat sini, fayaqul, beliau merupakan salah seorang daripada mereka. Dia berkata, wallazi la ilaha illahu, demi zat yang tidak ada Tuhan melainkan dia, sesungguhnya dahulu aku, in kuntu la'atamid, sesungguhnya dahulu aku pernah melengkupkan ke tanah kerana terlalu lapar.
Aku pernah mengikat batu di perutku juga kerana lapar. Suatu hari aku duduk di jalan laluan keluar mereka. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu di hadapanku. Aku bertanyakannya soalan berkenaan ayat di dalam kitabullah. Cara dia tanya. Cara dia ditanya, iaitu anil fasa'altuhu an ayatin fi kitabillah. Maksud ayat ni macam mana? Ayat tu berkenaan dengan sedekah. Isyaratlah aku lapar, sedekahlah kat aku. Tak berani minta. Tidaklah aku bertanya soalan tersebut kepadanya melainkan kerana aku ingin dia memberikanku makanan. Namun dia tidak memahaminya. Kau tanya ayat ni, dia jawablah ayat ni menerangkan ni Abu Hurairah. Oh, tu je. Boleh faham? Ni lebih kurang macam tu lah. Kemudian Umar lalu bertanya dan aku bertanya kepadanya soalan berkenaan ayat daripada kitabullah. Tidaklah aku bertanyakan soalan tersebut melainkan supaya dia dapat memberikanku makanan. Setelah itu Nabi SAW lalu dan bagi dia senyum tatkala melihatku dan mengetahui niatku. Daripada riak wajahku, daripada muka wajah dia dah tahu dah. Ini lapar budak ni lah. Lapar. Setelah itu Nabi SAW lalu dan baginda senyum tatkala melihat wajahku dan mengetahui niatku. Baginda SAW bersabda, wahai Abu Hurairah, aku berkata, ya Rasul, ya wahai Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, kemarilah. Kemarilah, dan baginda SAW berlalu. Aku mengikuti baginda SAW. Baginda masuk lalu mendapati susu di dalam bekas. Baginda SAW bertanya, daripada manakah datangnya susu ini? Mereka berkata, terdapat seorang lelaki ataupun perempuan yang menghadiahkannya. Jadi zaman Nabi SAW banyak sahabat lain yang pergi ke rumah Nabi hadiahkan. Ini dia panggil futuwah. Macam koma lah. Koma jumpa kiai koma ke tok guru koma, bagi bereh, bagi kopi. Kalau kat sana biasa budaya dia macam tu. Bagi ampau, envelope dan lain-lain. Ini nama dia futuwah. Nanti kita akan belajar futuwah. Both side, murid ke guru, guru ke murid. So Rasulullah SAW memang selalu mendapat hadiah daripada para sahabat. Aku berkata, wahai Rasulullah, Nabi SAW, pergilah kepada ahli suffah dan panggillah mereka ke sini. Jadi Nabi panggil, bagi tahu dekat Abu Hurairah, kau panggil semua ahli suffah mai sini. Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ahli suffah merupakan tetamu Islam. Tidak ada keluarga yang menemui mereka. Tidak ada harta dan saudara mara. Apabila Nabi SAW diberikan sedekah, maka Nabi SAW akan memberikannya kepada ahli suffah. Dan Nabi SAW tidak mengambil sedikit pun daripadanya. Jadi Nabi SAW tak ambil sedikit pun daripadanya. Maaf. Ini apabila Nabi SAW diberikan hadiah, maka Nabi SAW akan menghantarkannya kepada mereka dan berkongsi bersama-sama mereka. Lalu aku mendatangi mereka dan mengajak ke semua ahli suffah. Mereka menghadap Rasulullah SAW dan meminta izin. Lalu mereka diizinkan dan mengambil tempat duduk mereka di rumah Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, wahai Abu Hurairah. Aku berkata, ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda, ambillah susu ini dan berikan kepada mereka. Dan aku mengambil bekas tersebut, dan mulalah aku memberikan bekas tersebut. Orang yang pertama minum susu itu sehinggalah dia puas. Kemudian bekas susu tersebut dijalankan sehingga sampai kembali ke Rasulullah SAW. Ketika itu mereka semua telah puas minum. Nabi SAW mengambil bekas susu itu, meletakkannya di atas baginda SAW, tersenyum. Nabi SAW bersabda, wahai Abu Hurairah. Aku berkata, wahai Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, sekarang tinggal kamu dan aku sahaja. Aku berkata, benar wahai Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, apa dia bersabda? Iaitu duduklah dan minum. Lalu aku minum.
Nabi SAW bersabda, minumlah lagi. Lalu aku minum, sentiasalah baginda menyuruh aku minum, sehingga aku berkata, tidak, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku sudah tidak mendapati sebarang ruang untuk susu tersebut di dalam perutku, tak habis-habis. Ini mujizat Nabi SAW. Mujizat Nabi SAW tu iktharul qalil, benda yang sedikit jadi banyak. Sekejap. Diri wal hadra hafizakumullah. Lalu dia kata di sini, okey, Nabi SAW lalu dia kata, menyebut, demi Nabi SAW memuji Allah, menyebut bismillah dan minum lebihan susu yang berbaki. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rawahu Al-Bukhari wa ghairuhu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu dan selainnya, di dalam riwayat daripada Abu Hurairah menyebutkan bahawa bilangan ahli sufah ketika itu adalah 70 orang sahabat. 70. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, bukanlah yang dimaksud untuk membataskan mereka dalam bilangan ini sahaja, bahkan ia merupakan bilangan mereka pada zaman awal. Sebenarnya bilangan mereka melebihi daripada bilangan yang disebutkan. Berarti Abu Nu'aim menyebutkan nama-nama mereka pada awal kitab Al-Hilyah. Sebab Abu Nu'aim tu dia karang kitab Jami'u Karamatil Awliya, Hilyatul Awliya, maaf. Hilyatul Awliya itu sebagai biografi para sufi. Dan Abu Nu'aim ni dia termasuk awal. Dia meninggal 400 lebih. Berarti sufi-sufi tersebut termasuk generasi tabi'in, tabi'in dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Dan didapati bilangan mereka melebihi 100 orang. Adapun sahabat yang merupakan ahli asbab, maka mereka adalah kebanyakan daripada para sahabat. Kaum Ansar adalah penanam kurma dan mempunyai kebun-kebun. Muhajirin pula adalah ahli perniagaan. Dan dalam kalangan mereka merupakan Khalifah Rashidin yang 4, melainkan Sayyidina Ali. Beliau mengikut keadaan Nabi, iaitu di dalam berzuhud. Sayyidina Ali dia tak ada harta, tapi Abu Bakar, Umar, Uthman kaya raya. Meninggalkan asbab melainkan dalam keadaan yang jarang. Kerana itulah di antara sifat beliau yang terhasil, kerana sifat zuhudnya adalah sifat keberanian dan ilmu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey, masuk bab futuwah. Lambat sangat ni. Aduh, maaf. Tadi mula sotrot, pindah ke batuk, sekarang sesemu. Al-Futuwah. Al-Futuwah ini, futuwah ni ada dalam bab kitab-kitab tasawuf dengan berbagai nama yang berbeza-beza. Kefahaman juga berbeza-beza. Al-Ustaz, qala Al-Ustaz Abul Qasim Al-Junaid, Imam Abu Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Apa dia kata? Al-futuwatu kaful adha wa badlun nada. Futuwah ialah tidak menyakiti dan tersilap, bersikap dermawan. Itu adalah futuwah. Abul Qasim, qala Abul Qasim Al-Kushairi. Alhamdulillah. Abul Qasim Al-Kushairi berkata, aslul futuwah an yakuna al-abdu abadan fi amri ghairi. Wa nuqila an shaykhihi al-ustaz Abu Bakar, al-ustaz Abu Bakar Ad-Daqqaq annahu qala hadha khuluqu la yakunu kamaluhu illa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kulla ahadin fil qiyamati yaqulu nafsi nafsi wa huwa sallallahu alaihi wasallam yaqul ummati ummati.
Iaitu dalam kitab Risalah Kusyairiyah juga ada riwayat Muslim dan lain-lain. Hadis syafaat bagi Nabi SAW. Okey. Lalu dikatakan di sini Abul Qasim Al-Kusyairi berkata, asal futuwah ialah seorang hamba itu sentiasa menguruskan perintah orang lain. Beliau menukilkan daripada gurunya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada gurunya Al-Ustaz Abu Bakar Ad-Daqqaq, bahawa dia berkata akhlak ini tidak mencapai tahap kesempurnaan melainkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang pada hari kiamat kelak, akan mengatakan diriku, sedangkan Nabi SAW akan mengatakan umatku. Summa istadalla Kusyairi li hadha al-khuluq bima rawahu isnadihi an Abi Hurairah an Zaid bin Sabit an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu Allah fi hajati al-'abdi ma dama al-'abdu fi hajati akhihi. Wa hadha al-hadis rawahu Tabrani aidan bi isnad rijalihi thiqat kama qala al-Hafidh al-Munzir. Lalu disebut ni, kemudian Imam Kusyairi menyebutkan dalil bagi akhlak ini berdasarkan hadis yang beliau riwayatkan dengan sanad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Zaid bin Sabit daripada Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT akan sentiasa menguruskan hajat hambanya yang menguruskan keperluan saudara muslimnya. Ini adalah futuwah, mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Dari wal hadra kita. At-Tabrani juga menyebutkan hadis ini dengan sanad yang mana rijalnya adalah thiqah, seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidh Al-Munzir. Dikatakan oleh Hafidh Al-Munzir di dalam dalam Sahih Muslim, wa fi Sahih Muslim wa Sunan al-Arba'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa muslimun kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Maksudnya di dalam Sahih Muslim dan Sunan Arba'ah daripada Abu Hurairah daripada Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan bagi pihak muslim yang lain suatu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah SWT akan melepaskan bagi pihak muslim yang lain untuk satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah SWT akan melepaskan untuknya satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan hari akhirat. Dia lepaskan kesusahan orang lain, orang muslim di dunia, Allah lepaskan kesusahan-kesusahan daripada kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang berada dalam kesusahan, maka Allah SWT akan memudahkan untuknya urusan dunia dan akhirat. Ini. Barang siapa yang menutup keaiban seorang muslim, maka Allah SWT akan menutup keaiban seorang muslim, maka Allah SWT akan menutup keaiban di dunia dan di akhirat. Allah SWT sentiasa akan menolong hambanya selama mana hambanya itu menolong saudaranya. Hadirin wal hadirat, ini namanya futuwah. Futuwah. Okey. Di dalam sahihain daripada Abdullah bin Umar, kan? Wa fi sahihaini an Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimun akhul muslim. Al-muslimu akhul muslim. Allah sentiasa menolong barang siapa di dalam sahihan daripada Ibnu Umar daripada Nabi SAW bersabda, orang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak menzaliminya, dia dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa yang membantu menunaikan keperluan saudaranya, maka Allah SWT yang akan menguruskan keperluannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan daripada saudara Islamnya,
maka Allah SWT akan melapangkan satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menutup aib seorang Muslim, maka Allah SWT akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini Yaumal Qiyamati. Sahih Bukhari juga. Akhlak ini iaitu futuwah, tempat kembalinya itu dilihat pada kedermawanan hati di dalam diri. Ianya merupakan syarat bagi bagi murid seperti yang dikatakan oleh Al-Arif Al-Kabir Abul Abbas Ahmad Ibni Ajibah Al-Hasani. Ini Imam Ibnu Ajibah At-Tatwani, dari Tatwan, tak jauh dari Martabah Yusiana, Fakulti Usuluddin kat Tatwan, tak jauh. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dia kata, Ibnu Ajibah Al-Hasani di dalam syarah Al-Mabahis Al-Asliyah, mereka berkata di antara perkara yang paling teruk ialah sufi yang kedekut. Aku sufi dari kedekut. Kemudian Al-Futuwah mengandungi beberapa makna. Yang pertama ialah mengutamakan orang lain. Allah SWT memuji ini dalam Al-Quran Al-Karim dengan firman-Nya, wa yuthiruna. Tergantung qiraat mana, sebab Warash yuthiruna, kan, tergantung. Ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lalu dia sebut wa sababun nuzuli hadhil ayat ma sabata fi sahihain. Sebab diturunkan ayat ini adalah hadis yang terdapat dalam sahihain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seorang laki-laki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah ditimpa kesusahan." Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada isinya tentang makanan di rumah yang boleh diberikan kepada iaitu lelaki tersebut. Mereka berkata, kami tidak ada sesuatu yang lain selain daripada air. Maka Nabi SAW bersabda, siapakah yang bersedia untuk menjamu lelaki ini? Seorang lelaki daripada Ansar berkata, saya. Lelaki Ansar tersebut terus menuju ke rumahnya, menuju ke rumah bertemu isterinya. Dia berkata, muliakanlah tetamu Rasulullah SAW. Ini tetamu Rasulullah SAW. Isinya berkata, kita tidak mempunyai apa-apa melainkan makanan untuk kanak-kanak. Laki tersebut berkata, sediakan makanan tersebut, nyalakan pelita dan tidurkanlah anak-anak sekiranya mereka ingin makan malam. Jadi budak-budak tu tak makan, tak ada makanan, disuruh muliakan sahabat Nabi SAW. Maka dibiar anak dia semua lapar sampai macam tu. Isteri lelaki tersebut melakukan seperti yang disuruh suaminya. Dia menyediakan makanan untuk tetamu, menyalakan pelita dan menidurkan anak-anak. Kemudian dia bangun seolah-olah dia ingin membetulkan pelita, lalu dia menutupnya. Dia melakukan perkara tersebut kerana ingin beritahu bahawa mereka sekeluarga telah makan. Dia pada malam itu mereka tidur dalam keadaan lapar. Keesokan paginya lelaki tersebut telah pergi kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, kamu telah menyukakan Allah malam semalam ataupun merasa suka kerana perbuatan kalian berdua. Lalu Allah SWT menurunkan ayat, barulah turun ayat Ithar tadi, wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini tu cinta dia daripada maksud daripada futuwah, iaitu al-ithar, mementingkan orang lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Stop sekejap boleh? Ni toilet je. Ngantuk. Bukan sebab ngantuk je. Di toilet lah. Tajrid ujrah ni kot. Okey, 5 minit nak minum kopi tak boleh.
Toilet bawah ni buka.